أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang kepada kita untuk kita berlomba meningkatkan iman kita, menambahkan amal soleh supaya hidup kita tidak sia-sia dan supaya akhirnya kita mendapat tempat yang terbaik di akhirat besok. Dan tidak ada satu amalan yang paling Allah suka, satu amalan yang akan mendekatkan manusia kepada Allah, melainkan dengan kita mentadabbur ayat-ayat Allah, kita menghayati, kita beramal. Dengan itu saja kita akan semakin dekat dengan Allah. Dengan mentadabbur Al-Quran sahaja kita akan semakin cinta kepada akhirat dan kita semakin bersedia untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan tadabbur surah Al-Syams. Kelas hari ini ditaja oleh Syariaka. Kalau yang lepas kita tadabbur surah Al-Lail berkenaan dengan waktu malam, tapi mesej yang paling besar dan utama yang Allah nak sampaikan dalam surah Al-Lail ialah tentang manusia, iaitu manusia ni terbagi pada dua jenis sahaja, dua kategori. Pertama, yang membenarkan Allah, yang membenarkan janji-janji Allah, dan apabila dia membenarkan Allah, membenarkan janji Allah, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Bila dia menjadi orang bertakwa, sifat utama orang bertakwa ialah suka memberi, bukan suka mencari dan menyimpan. Itu dah berbeza dengan kehidupan seharian manusia yang kebanyakannya suka mencari dan suka menyimpan. Tapi Allah nak bagi tahu manusia yang paling baik, manusia paling bertakwa, manusia yang paling beruntung ialah orang yang suka memberi. Dan manusia inilah yang Allah bagi tahu di akhir surah Al-Lail, inilah golongan, satu-satunya golongan yang selamat daripada api neraka Allah, naran talazza. Manakala golongan kedua yang Allah sebut dalam surah Al-Lail ialah golongan yang berlawanan dengan golongan pertama. Kalau golongan pertama membenarkan semua janji Allah dan akhirnya menjadi orang bertakwa dan akhirnya tanda takwa mereka suka memberi, maka sebaliknya golongan kedua yang mendustakan Allah, mendustakan janji Allah dan dia menjadi orang yang kedekut. Dan golongan inilah yang celaka, golongan inilah yang akan dimasukkan ke dalam neraka, naran talazza. Jadi daripada surah Al-Lail, pengajaran paling besar kepada kita ialah jadilah orang yang membenarkan janji Allah, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah, dan jadilah orang yang suka memberi. Semoga dengan sifat itu kita akan selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah hari ini ialah surah Asy-Syams. Surah ini adalah surah Makkiyah. Dinamakan surah Asy-Syams kerana dimulakan ayat pertamanya dengan perkataan wasyamsi. Allah bersumpah dengan wasyamsi, dengan matahari. Surah ini surah Makkiyah dan turun selepas surah Al-Qadru. Dan ayatnya 15 ayat. Kaitan surah ni dengan surah sebelum dia,
Surah sebelum dia surah Al-Balad. Yang kita belajar lepas surah Al-Lail, itu bukan sebelum, itu surah selepas Asy-Syams. Jadi biasa kaitannya ialah dengan yang sebelum. Jadi kaitan surah Asy-Syamsu dengan surah Al-Balad. Surah Al-Balad Allah menceritakan tentang Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, iaitu negeri Mekah. Mulianya Mekah. Maka Allah bersumpah dengan Mekah. Kenapa Mekah itu mulia? Sebab di situlah ada manusia yang mulia, iaitu Nabi Muhammad, dan di situlah turun kitab yang paling mulia, iaitu Al-Quran. Maka surah Asy-Syams Allah beritahu, kalau dari segi makhluk, ciptaan Allah yang tak berakal, yang paling hebat, yang paling banyak manfaat ialah matahari. Maka Nabi Muhammad yang berada di Mekah itu seumpama matahari. Matahari ini, antara kebaikan matahari ialah dari segi memberi manfaat kepada manusia. Bukan manusia sahaja, kepada semua makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Jadi matahari ini, manfaat dia, kebaikan dia akan terus sampai kepada semua makhluk. Walaupun makhluk tu tak suka pada matahari. Walaupun makhluk tu ada manusia yang mencela, mengutuk matahari. Dan ada manusia syirik kepada Allah kerana matahari. Tapi matahari tetap memberi manfaatnya. Maka begitulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manfaatnya kepada semua manusia, termasuk orang kafir. Termasuklah tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Walaupun ramai orang tak suka pada Nabi, ramai orang mencela, mengutuk Nabi, tapi Nabi tetap menyampaikan kebaikan kepada manusia seumpama matahari. Itu antara kaitan surah Al-Balad dengan surah Asy-Syams. Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasy-syams. Dan waw di sini demi, waw al-qasam. Demi asy-syams, matahari. Wa duhaha, dan cahaya ataupun waktu duhanya. Okey, pertama, kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Bila Allah bersumpah, Allah ni boleh bersumpah dengan apa saja makhluknya. Sebab dia Tuhan. Nak bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan masa. Tapi manusia tak boleh bersumpah melainkan dengan Allah, dengan nama Allah. Kalau manusia bersumpah dengan makhluk Allah yang lain, demi matahari, demi ibuku, demi bapakku, dia boleh menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bukan Tuhan, kita makhluk, kita hamba. Jadi Allah Tuhan, dia boleh bersumpah dengan siapa saja yang dia ingin. Dan bila dia bersumpah, bukan sia-sia. Pasti yang makhluk yang Allah bersumpah, pasti ada kebaikan, pasti menunjukkan kebesaran Allah, pasti menunjukkan keluasan ilmu Allah, pasti menunjukkan rahmat Allah daripada makhluk tu kepada makhluk yang lain. Jadi apa kebaikan matahari? Apa manfaat matahari kepada kita sehingga Allah bersumpah? Manfaat yang pertama ialah macam biasalah, iaitu matahari itu satu ciptaan Allah yang sangat hebat, yang sangat besar, yang menunjukkan hebatnya pencipta. Jadi matahari adalah ayatun, salah satu tanda kebesaran Allah. Jadi apa kebaikan? Kebaikan yang paling besar daripada matahari ialah dengan kita memikirkan ciptaan matahari itu, kita akan kenal Tuhan. Kita akan rasa kehebatan Allah. Kita akan rasa takut bila nak melanggarkan perintah Allah. Dan kita akan sentiasa mentaatinya. Itu kesan kebaikan. Dengan melalui tanda Allah, menjadikan kita kenal Tuhan. Dan tidak ada nikmat yang paling besar dalam hidup orang beriman, melainkan nikmat kenal Allah. Asas untuk menjadi orang beriman, asas untuk membuat kepada segala kebaikan, asas untuk cinta Allah ialah kenal, ma'rifatullah.
Tak kenal maka tak cinta. Okey, itu satu kebaikan matahari. Dan bagaimana kita boleh kenal Allah melalui matahari? Iaitu matahari ni, kalau ikut kajian, kita tahu tak berapa besar matahari dibanding dengan bumi? Bumi ni kita nak berjalan satu bumi, satu dunia kita tak mampu. Kalau nak berjalan pun umur kita tak cukup. 70 tahun umur kita nak berjalan satu dunia tak cukup. Bukan satu dunia, nak pusing satu negeri, satu negara Malaysia ni nak pergi seluruh pelusuk tanah yang ada kat Malaysia, dengan umur kita pun kita tak mampu. Jadi ada orang buat kajian, luas matahari, besarnya matahari dibanding dengan bumi ialah gandanya 1 juta bumi, 1 juta keluasan bumi baru sama dengan satu matahari. Jadi bumi pun kita tak mampu, tak tahu berapa luasnya, dan kadang-kadang seluas negeri Selangor pun kita tak mampu nak pergi semua tempat. Kadang-kadang seluas Shah Alam pun kita tak mampu, menunjukkan apa? Luasnya bumi. Maka bila bumi itu besar dan matahari 1000 kali ganda besar, lagi menunjukkan kehebatan Allah yang manusia sepatutnya semakin tunduk kepada kebesaran Allah. Begitu juga bumi dengan matahari. Kalau ikut kajian, jarak bumi dengan matahari ...165,000 juta. 165,000 juta tahun. Ini ikut kajian, bukan tak ada dalil lah. Tapi yang pastinya matahari lebih besar daripada bumi, dan besarnya matahari antara pendapatnya ialah 165,000 juta. Lebih luas 165,000 juta tahun jarak antara matahari dengan bumi. Yang pentingnya, bagaimana Allah boleh letak matahari tergantung dengan jarak yang begitu jauh, tapi cahayanya masih sampai ke bumi. Dan bila sampai ke bumi, bukan sampai satu tempat je. Satu bumi diterangi oleh satu cahaya matahari yang jaraknya begitu jauh. Dan kebesaran Allah juga, kebesaran Allah dalam mencipta matahari ialah Allah, kehebatan Allah menetapkan, memastikan matahari itu, jarak matahari dengan bumi sejarak ini tanpa berganjak walaupun setengah inci. Kata ulama, kalau bumi itu berganjak atas sikit je, matahari berganjak. Ini bumi, ini matahari. Kalau dia berganjak atas sikit je, setengah inci je, setengah inci, kesannya apa? Semua yang di bumi ini akan jadi beku. Air laut akan jadi beku, manusia akan jadi beku, darah dalam badan manusia pun akan jadi beku. Sebab apa? Sebab tidak kena cahaya matahari. Bila bumi itu diangkat sikit je, bukan 100 km, tapi setengah inci je. Dan kalau bumi, jarak bumi dengan matahari dengan bumi ni direndahkan setengah inci sahaja, maka semua yang di bumi ini akan hancur. Sebab apa? Kepanasan matahari. Walaupun beza dia jarak hanya setengah inci je. Jadi kehebatan Allah apa dia? Allah boleh jaga ni jarak ni. Daripada mula matahari dicipta sampailah kiamat, jarak antara matahari dengan bumi tak berganjak. Manusia tak mampu. Kita kalau nak jaga satu benda, nak bawa kereta, nak kontrol kereta, betul-betul berada di tengah lain, setengah jam je kita tak mampu. Walaupun nampak garisan kan, setengah jam pun kita tak mampu. Kebesaran Allah. Okey. Kemudian bumi juga, matahari, kebaikan matahari apa dia?
Tadi kebaikan matahari yang pertama, dia menunjukkan kebesaran Allah, dia menjadikan kita semakin kenal Allah, kita semakin cinta dan semakin taat kepada Allah. Yang kedua, matahari ni, faedah matahari Allah buat begitu besar dan mengeluarkan haba yang panas ialah sebagai peringatan kepada manusia tentang hari akhirat. Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, cuba buka surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ayat 71. Cuba baca. Afara'aytumun nar allati turun. Kemudian أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون أم نحن منشئون. Kemudian nahnu ja'alnaha tazkirah wa mata'an lil muqwim. Okey, surah Al-Waqi'ah daripada ayat 71. Cuba tengok. Cuba tadabbur. Allah kata apa? Afara'aitum, kamu lihat tak? Kamu fikir tak? Kamu perhatikan an-nar, api, allati turun, yang kamu nyalakan. Kita nak nyalakan api perlukan apa? Perlukan kayu, perlukan mancis, perlukan gas, perlukan petrol. Jadi apa-apa saja bahan yang allati turun, yang kamu nyalakan dan mengeluarkan api, Allah tanya soalan. Allah nak buka minda supaya kita berfikir dan supaya kita kenal Tuhan dan rasa kebesaran Allah. A'antum ansha'tum syajarataha, kayu ataupun pokok yang kamu nyalakan api itu, adakah kamu yang menumbuhkan pokok itu sehingga kamu boleh nyalakan api? Adakah kamu? Am nahnu munsyi'un, ataupun kami yang menumbuhkan pokok sehingga kamu boleh nyalakan api daripada kayu, daripada pokok itu. Siapa? Maka Allah kata, soalannya Allah bertanya, ni bukan nak jawapan. Allah nak buka minda kita supaya sedar bahawa kita ni lemah. Nak nyalakan api pun tak boleh. Kalau tak ada kayu, kita tak boleh nyalakan. Dan kayu pula siapa yang tumbuhkan? Kita tak mampu nak tumbuhkan pokok. Allah yang tumbuhkan. Maka Allah kata, nahnu ja'alnaha. Kami, ini faedah yang kedua matahari ni. Kami jadikannya, ni apa dia? Api. Api sama ada daripada kayu ke, daripada matahari ke. Sebenarnya ada pendapat mengatakan semua api yang ada kat dunia juga asalnya sumbernya daripada matahari. Solar yang kita dapat elektrik daripada solar itu pun daripada matahari. Sebab itulah kalau matahari padam, semua tak akan keluarkan api. Semua tak akan dapatkan api. Sebab sumber asas untuk keluarkan api adalah matahari. Jadi Allah kata, apa faedah matahari itu? Nahnu ja'alnaha, kami jadikan api itu yang kamu nyalakan sebagai tazkirah, peringatan. Peringatan untuk apa? Peringatan apa ni? Peringatan kepada hari akhirat. Jadi salah satu faedah matahari dan daripada matahari keluar api ialah Allah nak ingatkan kita kepada azab Allah. Kalau tak ada matahari, kalau tak ada api, kita tak akan rasa macam mana panas api neraka. Jadi Allah cerita pasal api neraka, kita tak boleh bayangkan. Sebab apa? Tidak ada contoh. Jadi kalau api ni kamu tak mampu nak dekat, apatah lagi nak masuk dalamnya, baru api kat dunia, maka aku nak ingatkan kamu, api di akhirat 69 kali ganda. Kalau matahari ni kamu tak mampu
Nak duduk di bawah matahari 1 jam, pukul 1, pukul 2, kamu tak mampu, kamu boleh rebah pensan. Macam mana aku nak ingatkan kamu pada hari akhirat, matahari di padang mahsyar, berapa jaraknya dengan kepala kamu? Kalau kat dunia berapa tadi jarak dia? 165 ribu 165,000 juta tahun perjalanan. Jadi jarak antara matahari dengan bumi kat dunia seumpama perjalanan 165,000 juta tahun. Kamu itu pun kamu dah tak tahan kalau kamu berdiri di bawah matahari. Maka bagaimana di akhirat besok, di padang mahsyar, satu-satunya cakrawala ataupun planet yang ada di langit, satu-satunya yang masih ada, yang Allah cipta semula, yang lain semua Allah hancur, iaitu matahari. Bulan dah tak ada dah di padang mahsyar. Bintang dah tak ada, yang ada satu je matahari. Jadi aku nak tunjuk pada kamu, di padang mahsyar nanti, matahari itu jaraknya, dalam hadis disebut 1 mil. Mil tu satu batu lah. Orang Melayu kata 1 jengkal. Tak apalah. Yang pentingnya, jarak dia bukan jarak macam kat dunia. Kalau jarak macam kat dunia, kamu dah pensan, walaupun hanya duduk, berdiri 1 jam, maka aku nak ingatkan kamu daripada mahsyar, aku akan dekatkan jarak matahari dengan kepala kamu, 1 jengkal ataupun 1 batu, dan kamu pula bukan berdiri setengah jam, bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan 1000 tahun. Kamu akan berdiri di padang mahsyar di bawah matahari sejengkal 50,000 tahun. Macam mana kita nak rasa? Inilah salah satu hikmah Allah cipta matahari kat dunia, supaya kita boleh bayangkan. Kalau kat dunia kamu dah tak boleh tahan, mana ada orang berjemur di tengah panas? Mana ada hukuman kat dunia, iaitu berdiri tengah panas 5 jam? Tak ada. Sebab itu satu kezaliman. Tak ada manusia yang sanggup berdiri lama di tengah panas matahari, walaupun jaraknya sekian. Maka ingatlah di pada mahsyar nanti, jarak matahari akan didekatkan dan berdirinya 50,000 tahun. Jadi kalau kamu takut rasa panas kat dunia sehingga kamu tak boleh tutup aurat sebab panas, maka ingatlah di pada mahsyar. Sebab itulah cuba buka surah At-Taubah. Allah rakamkan cerita orang munafik. Dia tak nak pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Kenapa? Sebab musim tu sangat panas cuacanya. Maka dia buat alasan, bahkan dia menggalakkan, dia mendorong orang lain supaya jangan pergi berperang. Alasannya apa? Kepanasan matahari yang begitu luar biasa. Maka apa Allah jawab kepada mereka? Cuba buka surah At-Taubah ayat 81. Farihal mukhallafun khilafah Rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam asyaddu har. Yafqahun. Okey. Tengok Allah kata apa? Farihal mukhallafun, gembira orang-orang munafik. Apa yang dia gembira ni? Bukan sebab taat pada perintah Allah, tetapi mukhallafun penting. Tidak mentaati perintah Allah untuk pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Jadi ciri-ciri beza
Orang munafik dengan orang beriman. Orang beriman bila dapat taat perintah Allah, gembira, seronok. Tetapi orang munafik terbalik. Bila tak ikut perintah Allah, bila tak taat perintah Allah, dia gembira. Jadi ini sifat tercela, gembira bila tidak taat perintah Allah. Bima ka'adihim, dengan duduknya mereka, dan duduknya mereka sebab apa? Khilaf, menyanggahi, mengingkari perintah Rasulullah. Nabi suruh pergi berperang tapi dia mengingkari, dia duduk di Madinah. Kemudian wakarihu, mereka benci. Mereka tidak suka untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Kalau mereka berjihad ataupun infak pun kerana terpaksa. Hati mereka tak suka. Fi sabilillah. Kenapa tak suka? Sebab dia fi sabilillah. Kalau belanja untuk diri dia, untuk keluarga dia, tak ada masalah. Tapi yang dia tak suka, belanja untuk agama Allah. Kemudian, mereka pula bukan tak nak pergi berperang sahaja, tapi mereka provoke pula orang lain supaya jangan pergi berperang. Apa kata mereka? وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا. Jangan kamu pergi berperang fil har. Ni. Dia dorong pula, hasut pula orang lain supaya jangan ikut Nabi pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Kenapa? Jangan kamu pergi berperang fil har, dalam cuaca yang panas. Panas apa ni? Panas matahari. Panas matahari. Mereka tak tahan. Maka mereka tak pergi dan hasut orang lain pula tak pergi. Maka tengok apa Allah jawab. Qul, wahai Muhammad, jawablah pada mereka. Naru jahannam, neraka jahannam asyaddu harra, lagi panas daripada panas matahari yang mereka takut tu. Ini matahari sebagai peringatan. Kalau takut panas matahari, semua orang nak berteduh, nak rumah supaya teduh daripada cahaya matahari. Bila dalam kereta nak tutup semua dan nak pasang aircon supaya tak rasa panas matahari. Bila di luar berpayung. Kalau tengah padang pasir nak cari pokok sebab semua tak tahan. Maka bagaimana mereka melanggar perintah Allah yang akan menyebabkan mereka masuk dalam api neraka, bukan duduk tepi, duduk dalam api neraka tanpa ada perlindungan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sayangnya, rahmatnya Allah kepada kita, salah satu faedah matahari ialah Allah nak ingatkan kita pada hari akhirat, di padang mahsyar, dan juga kepanasan api neraka bila dimasukkan ke dalamnya. Jadi takutlah api neraka sebagaimana kamu takut kepada kepanasan api, kepanasan matahari. Panas matahari tak boleh dibanding dengan kepanasan neraka jahannam. Allah kata apa? Asyaddu harra, jauh lebih panas, iaitu 69 kali ganda. Jadi saya nasihatkan diri saya dan semua, siapa yang takut panas matahari, maka taatlah pada perintah Allah. Sebab apa? Bila kamu tak taat pada perintah Allah, kamu akan disumbat dalam neraka yang jauh lebih panas daripada kepanasan matahari di dunia. Kemudian Allah kata apa? Lau kanu yafqahun. Kalau orang munafik ni faham, yafqahun, faham. Faham apa? Api neraka jauh lebih panas. Pasti dia akan pergi berperang walaupun panas matahari. Sebab panas api neraka jauh lebih teruk, lebih dahsyat daripada panas matahari. Tapi mereka tak pergi berperang sebab mereka la yafqahun, mereka tak faham. Siapa yang tak salat tu, kenapa tak salat? Sebab mereka tak faham. Dengan sebab tak salat, mereka akan masuk neraka yang jauh lebih panas daripada api dunia. Siapa yang buka aurat tu, kenapa buka aurat? Sebab mereka tak faham. Tak faham bahawa panas api neraka jauh lebih dahsyat daripada kepanasan dunia yang mereka takut. Jadi, dua faedah matahari yang Allah bersumpah. Satu, menunjukkan kebesaran Allah sehingga kita kenal dan cinta Allah. Yang kedua, sebagai peringatan kepada hari pada mahsyar, yang manusia akan berkumpul di pada mahsyar dan jarak matahari hanya satu batu ataupun satu jengkal. Dan yang ketiga, faedah yang ketiga ialah Allah nak ingatkan kepada kita, jadilah seperti matahari. Walaupun ramai yang tak suka pada matahari,
walaupun ramai yang kutuk matahari, ramai yang kutuk cuaca yang panas, tapi matahari tetap memberi kebaikan kepada manusia. Apa kebaikan matahari? Kalau matahari tak ada, badan kita jadi lemah dan boleh mati. Kalau matahari tak ada, tumbuh-tumbuhan tak akan tumbuh, buah-buahan tak akan masak, sayur-sayur semua tak akan menjadi, binatang-binatang semua tak akan hidup, akan mati kalau tanpa cahaya matahari. Jadi ramai yang syirik pada Allah, ramai yang marah pada cuaca panas, matahari tetap memberi kebaikan pada mereka. Jadi jadilah orang panggil apa? Jadilah seperti matahari, walaupun orang tak suka pada kita, tetaplah buat baik pada mereka. Maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian Allah kata apa? Waduhaha. Waduhaha, duha ialah waktu, salah satu waktu siang hari. Jadi bila keluar matahari, maka cerah. Cerah tu dipanggil An-Nahar. Ini ayat yang ketiga. Bila cerah tu, dia bermula daripada apa? Jadi bila keluar matahari, keluarlah cahaya siang. Dan cahaya siang tu banyak waktu. Pertama dipanggil apa? Fajar. Yang kedua, subuh. Yang ketiga, isyraq. Yang keempat, duha. Yang kelima, hajirah. Hajirah ataupun zahirah. Yang kelima, yang keenam, asar. Yang ketujuh, asila. Yang kita baca dalam Quran, bukuratan wa asila. Jadi waktu siang hari ataupun waktu ada matahari, dia lebih kurang 7 ataupun 8 dah. Ada kata 8, ada kata 7. Waktu pertama, fajar. Waktu kedua, subuh. Waktu ketiga, isyraq. Yang keempat, duha. Yang kelima, hajirah ataupun zahirah, waktu zuhur. Kemudian lepas zuhur, masuk waktu asar. Dan lepas asar, lepas masuk waktu asar saja, dia panggil asila. Bukuratan wa asila. Sampailah terbenam matahari. Jadi dalam banyak-banyak waktu ni, yang paling afdal, waktu siang hari. Ini tak termasuk waktu subuh. Yang paling afdal ialah waktu duha. Yang paling afdal ialah waktu duha. Di sinilah yang Nabi sebut dalam satu hadis, solat awabin. Jadi kalau malam, solat sunat yang paling afdal, solat witir. Kalau malam, solat sunat yang paling afdal, solat witir. Kalau siang hari, solat sunat yang paling afdal, solat duha. Dan waktunya ialah bila mula panas, lebih kurang pukul 10:30. Nabi sebut dalam satu hadis, waktu solat awabin. Awabin ni makna orang yang nak kembali kepada Allah, orang yang nak bertaubat. Bila? Iaitu bila anak unta berada di atas pasir, dia mula rasa panas. Bila panas, dia bangun. Waktu itulah waktu yang terbaik kita solat duha. Dan itu juga memberi peringatan kepada kita, kepada apa? Waktu yang mula panas ataupun mula dah rasa panas, ingatkan kita daripada mahsyar. Bila ingat kita pada mahsyar, kita pun akan bertaubat. Sebab tu dia panggil solat awabin, solat orang yang bertaubat. Kenapa? Apa yang mendorong dia untuk bertaubat? Kepanasan tu. Sebab waktu tu mula rasa panas. Bila mula rasa panas, mengingatkannya pada mahsyar, mengingatkannya kepada api neraka, dan dia akan bertaubat. Jadi taubat tu dipanggil, orang yang bertaubat dipanggil awabin. Adapun solat awabin yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat kita,
iaitu antara selepas maghrib dan isya, itu tidak ada hadis yang sahih. Solat awabi yang hadis sahih ialah solat duha. Waktunya bila cuaca mula panas. Okey? Jadi kenapa Allah sebut wasyamsi wa duhaha? Dalam banyak-banyak waktu siang hari, ada subuh, ada isyraq, ada hajrah, ada asar. Kenapa Allah sebut wasyamsi wa duhaha? Sebab inilah waktu yang terbaik. Kalau witir yang terbaik di waktu malam, maka siang hari yang terbaik ialah solat duha. Maka janganlah malas nak solat duha. Sebab kelebihannya sangat besar dan kadang-kadang 2 rakaat itu boleh menyelamatkan kita daripada kepanasan api neraka. Berapa ramai salafus salih yang mendorong mereka untuk bangun malam, untuk solat duha ialah sebab mereka ingat kepanasan api neraka, kepanasan matahari di pada mahsyar. Jadi takut kepada kepanasan di pada mahsyar dan neraka mendorong mereka untuk solat. Dan kita ni, kalau kita terperangkap dalam rumah, yang terbakar, orang bagi formula. Kalau nak selamat daripada api itu, solat 2 rakaat. Kita akan solat. Bahkan kalau orang kata kalau nak selamat daripada api, solat 100 rakaat. Kita akan solat. Itu baru nak selamat daripada api dunia. Maka kenapa kita tak boleh solat berpuluh-puluh rakaat untuk selamat daripada api neraka yang jauh lebih dahsyat dan lebih panas. Jadi buatlah apa saja untuk selamatkan api daripada api neraka. Bahkan Nabi kata apa? Buatlah kebaikan walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Dengan separuh kurma, kadang-kadang separuh kurma itu boleh selamatkan kita daripada api neraka. Selamatkan diri kamu walaupun dengan bersedekah dengan separuh kurma. Jadi apa-apa saja amalan soleh dengan ikhlas, jangan kedekut nak buat. Sebab dia kelebihannya bukan kecil. Dia boleh selamatkan kita daripada api neraka Jahannam. Okey. Jadi jangan lupa untuk istiqamah dengan solat duha. Kalau kita dah solat isyraq, sebenarnya itu juga solat duha. Cuma waktu duha terbaik waktu ni, bila cuaca mula panas. Kemudian Allah bersumpah pula dengan wal qamar, dan demi bulan. Kenapa Allah sebut bulan kemudian daripada matahari? Salah satu kaedah dalam Al-Quran, Allah akan sebut benda yang utama, benda yang besar faedah, benda yang besar manfaat, dahulu barulah sebut yang kurang manfaat. Bukan mestinya apa yang dulu. Kadang-kadang Allah sebut bukan yang dicipta dahulu, tapi Allah sebut yang utama dahulu. Jadi Allah sebut Al-Qamar selepas matahari sebab Al-Qamar manfaatnya kurang daripada matahari. Dan besarnya matahari jauh lebih besar daripada bulan. Maka Allah sebut yang kedua demi bulan. Iza apabila telah mengikutinya. Jadi telah mengikutinya. Kalau telah fi'il madhi. Kalau mudhari' yatlu. Kalau amar utlu. Kalau fi'il amar utlu. Banyak, semua ada dalam Quran ni. Utlu. Kalau masdar tilawah. Tala ada dalam Quran dalam surah ni. Yatlu banyak. Ada yang dalam bentuk jamak. Innal ladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Jadi yatlu sentiasa membaca. Kalau tala dia telah membaca. Kalau utlu fi amar, bacalah. Utlu ma uhiya ilaika. Allah perintah pada Nabi, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Dan kalau masdar kata terbit tilawah. Kita biasa dengar tilawah. Dan kita terjemah membaca. Tapi sebenarnya tilawah bukan makna baca. Dalilnya tengok ayat ni. Wal qamar, dan demi bulan, apabila bulan baca ke bulan ikuti.
Makna asalnya ikuti. Demi bulan, apabila bulan itu mengikuti ni balik pada matahari. Maksudnya selepas habis tempoh matahari terus diikuti dengan bulan tanpa ada renggang. Itu juga menunjukkan kehebatan Allah. Kehebatan Allah, tepat hilang matahari datang bulan. Jadi tala tu sebenarnya makna asalnya ialah ikut, bukan baca. Kenapa? Apa kaitan baca dengan tilawah? Apa kaitan baca dengan ikut? Sebenarnya tilawah tu maksudnya yang lebih tepat ialah baca dan ikut. Barulah lengkap makna tilawah. Kalau setakat baca, tak faham dan tak ikut, sebenarnya dia belum tilawah. Dia belum tilawah. Bahkan Nabi kata ulama, berapa ramai yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Sebab apa? Sebab dia tak ikut. Jadi yang Quran memberi syafaat ni ialah baca dan ikut. Okey. Jadi bulan, apa kelebihan bulan pula? Kelebihan bulan ialah beza kalau kita buka surah Al-An'am ayat pertama. Surah Al-An'am ayat pertama. Lagi? Bukan. Surah lain Diya'an wa nura. Surah Yunus Surah Yunus ayat 5. Surah Yunus ayat 5. Okey. Allah kata apa? Huwallazi ja'ala syams. Dia yang itu surah Al-An'am kan? Surah Yunus ayat yang kelima. Allah kata huwallazi ja'ala syams. Dia yang telah menjadikan matahari diya'an. Wal qamar, dan bulan nura. Kalau kita tengok terjemahan, saya tak tahulah dia terjemah apa. Diya'an dia terjemah apa dalam bahasa Melayu? Ada terjemah tak? Bersinar-sinar. Nura? Bercahaya. Apa beza dia? Dua-dua ada cahaya. Matahari pun ada cahaya, bulan pun ada cahaya. Tapi cahaya tu berbeza. Sebab tu perkataan Allah guna berbeza. Kalau matahari Allah guna dia, kalau bulan Allah guna nur. Bezanya ialah matahari cahaya dia memberi kepanasan, haba kepanasan. Dan terang dia terang yang sangat-sangat terang. Manakala nur dia yang datang daripada bulan, ada cahaya tapi tak panas. Tenang, kemudian terang dia tak seterang matahari. Maka bulan dipanggil nur, matahari dipanggil dia. Bahkan ada ulama kata matahari ni surah Asy-Syams turun di Mekah sebab Mekah ni sesuai dengan dia. Cuaca panas, orangnya kasar, ramai yang menyembah berhala. Jadi orang Mekah sesuai dengan matahari, manakala orang Madinah ni dia cool, tenang, dia lebih banyak bercucuk tanam, maka sesuai dengan nur. Jadi kalau Mekah Asy-Syamsu, kalau Madinah Al-Qamar. Jadi yang penting apa dia? Allah cipta matahari keluar cahaya sesuai dengan keperluan manusia untuk bekerja. Cuba bayangkan kalau cahaya matahari sama dengan cahaya bulan, apa jadi? Ramai orang tak boleh bekerja
dan berapa bilion kos elektrik terpaksa dihabiskan sebab gelap. Cahaya bulan dia tak menerangi semua. Jadi sepanjang masa bekerja kena buka elektrik. Jadi berapa bilion kos elektrik kerajaan terpaksa keluarkan dan mungkin bankrupt. Kita PKP baru ni pun dah kecoh bil elektrik naikkan. Itu bukan buka 24 jam. Cuba bayangkan Allah jadikan matahari ini sama dengan cahaya bulan yang dalam gelap dan kita terpaksa buka elektrik. Itulah rahmat Allah. Allah jadikan matahari cahayanya berbeza dengan cahaya bulan. Dan bulan pula rahmat Allah apa dia? Allah nak jadikan waktu malam tu waktu kita rehat, waktu kita tidur. Maka Allah jadikan cahaya bulan tak seperti cahaya matahari. Kalau cahaya bulan juga sama seperti cahaya matahari, kita tak boleh berehat sebab panas. Kita tak boleh nak nak bersolat tahajud. Nikmat yang paling besar di waktu malam apa dia? Solat tahajud. Dalam keadaan tenang, cuaca tak panas, kalau tak buka aircon pun okey dan tidak ada gangguan, semua orang tidur sebab semuanya tenang. Jadi nikmat yang paling besar bagi orang beriman di waktu malam ialah kita boleh solat bangun malam dan kita boleh baca Quran dengan begitu lama dan sambil kita menghayati bacaan sambil kita solat. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Sebab tu Nabi kata solat malam ni adalah satu budaya, satu adat kebiasaan orang soleh. Bila dia tak bangun malam, dia tak soleh. Sebab waktu terbaik untuk kita bermunajat, untuk kita bercakap dengan Allah ialah waktu tenang. Kenapa? Sebab dia adalah nur, cahayanya tidak terang, cahayanya tenang dan ramai orang yang tidur. Okey, kemudian Allah bersumpah lagi dengan wan nahar. Wan nahar dan siang. Wan nahari jallaha, telah meneranginya. Jadi Allah mula-mula bersumpah dengan matahari, kemudian bersumpah dengan bulan, kemudian bersumpah dengan siang hari. Padahal siang hari itu, dia siang hari sebab ada tanda siang hari ialah ada matahari dan tanda malam pula ialah ada bulan. Jadi Allah bersumpah dengan tanda dulu, iaitu matahari dan bulan, kemudian baru Allah bersumpah dengan waktu ataupun suasana. Tapi dalam ikut ayat ni Allah kata siang hari meneranginya. Menerangi apa ni? Menerangi matahari. Jadi sebenarnya siapa yang menerangi siapa? Apa yang menerangi apa? Matahari menerangi siang hari ataupun siang hari yang menerangi matahari? Yang mana satu? Apa yang menerangi apa ni? Matahari menerangi siang ataupun siang menerangi matahari? Kalau ikut ayat ni, siang hari menerangi matahari. Jadi siang hari yang menerangi matahari. Buktinya bila kita malam, bila kita musafir ke mana-mana, kita sampai waktu malam, kemudian kita duduk tingkat 10. Bila kita tengok daripada tingkap tu, semua gelap. Kita tak tahu itu pokok ke, sungai ke, laut ke, bangunan ke, kita tak tahu, semua gelap. Kemudian bila kita tidur, bangun pagi besok, kita nampak, oh rupa-rupanya ada gunung, rupa-rupanya ada hutan, rupa-rupanya ada sungai. Ya, siapa yang menjadikan kita nampak siang hari? Siang hari menjadikan kita nampak. Dan daripada situ juga kita nampak matahari. Siapa menjadikan kita nampak matahari? Siang hari yang menyuluh matahari sehingga kita boleh nampak matahari, dan matahari pula menyuluh semua yang ada di bumi sehingga kita nampak jelas. Jadi kalau ikut ayat ni, bukan matahari yang menerangi siang hari, tapi siang hari yang menerangi matahari sehingga kita nampak matahari, dan matahari pula menjadikan kita nampak semuanya. Okey. Kemudian
Allah kata wal-laili, dan malam, demi waktu malam. Iza, apabila, yaghshaha, menutupinya. Menutupinya iaitu menutupi matahari. Bila datang malam, malam pula menutupi matahari. Maka kita tak nampak dah matahari. Sebab apa? Sebab malam telah menutupinya. Okey, siang hari, Allah sebut siang hari dulu baru malam. Mana yang Allah cipta dahulu? Yang mana Allah cipta dahulu? Siang ke malam? Yang mana Allah cipta dulu? Tak ada jawapan. Sebelum sambil menunggu jawapan, saya nak ingatkan ada pelajar dalam online ini, Ummu Adam, boleh kontak saya lepas kelas ni. Ummu Adam, saya cari nombor dalam grup Telegram tak ada. Jadi Ummu Adam yang tinggal di Kemaman, boleh kontak saya lepas kelas. Okey, balik pada soalan. Yang mana Allah cipta dulu? Siang hari ke malam? Siang. Ada dalil? Sebenarnya Allah mencipta malam dahulu. Allah mencipta malam dahulu. Sebab tu makhluk Allah kebanyakannya Allah cipta dalam keadaan gelap, malam. Dalilnya surah apa tadi? Yang ayat pertama, surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat pertama kan? Apa dia? Kemudian waja'ala az-zulumat kan? Waja'ala az-zulumat wan nur. Jadi daripada ayat ni ulama mengatakan Allah telah menjadikan zulumat, kegelapan-kegelapan. Kemudian baru Allah sebut nur. Baru Allah sebut nur. Mana nur, cahaya datang selepas kegelapan. Maka kata ahli tafsir, sebenarnya Allah mencipta malam dahulu, baru Allah cipta siang hari. Begitu juga Allah cipta langit dengan bumi. Allah cipta bumi dulu, lepas cipta bumi, Allah pergi ke langit kan? Summastawa ila sama. Bila Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah mencipta bumi, kemudian summastawa ila sama. Kemudian Allah naik ke langit, wahya dukhan. Masa tu langit adalah dukhan, asap. Okey, asap ni gelap ke cerah? Gelap. Jadi selepas masa Allah cipta bumi pun gelap, dan selepas cipta bumi Allah pergi ke langit pun gelap, iaitu dalam keadaan awam. Kemudian bumi ni dipenuhi asalnya daripada air, dan air ini semuanya gelap. Cuba masuk dalam laut, nampak apa tak? Tak nampak, gelap kan? Jadi bumi pun gelap, langit pun gelap sebelum Allah mencipta apa-apa. Jadi Allah, kesimpulannya, yang Allah cipta antara siang dan malam, Allah cipta gelap dahulu, baru Allah cipta siang. Cuma di sini dalam ayat ini Allah sebut siang dulu, sebab apa? Sebab manfaat yang paling besar bagi manusia ialah siang hari. Tempat manusia cari makan, tempat manusia macam-macam lah. Biasanya lebih banyak manfaatnya ialah di siang hari. Kemudian Allah bersumpah pula dengan was-sama. Was-sama, dan demi langit. Wa ma banaha, dan apa yang dibinanya. Demi langit dan apa yang dibinanya, ataupun demi langit dan binaan langit. Apa yang menunjukkan kebesaran Allah pada langit?
yang menunjukkan kebesaran Allah pada langit ialah pertama tadi Allah sebut dalam Quran, langit sebelum dicipta adalah asap. Hebatnya Tuhan apa dia? Allah boleh cipta langit yang kukuh, 7 lapis, tanpa tiang, tidak ada retak, hanya daripada asap. Kita nak bina bangunan, pencakar langit kan, 100 tingkat, boleh tak cipta daripada asap? Tak payahlah 100 tingkat. Kita nak cipta reban ayam daripada asap pun tak boleh. Tapi Allah boleh mencipta langit yang kukuh, yang hebat, hanya dengan asalnya daripada asap. Kemudian yang kedua, kehebatan Allah pada ciptaan langit ialah Allah boleh angkat langit 7 lapis, lagi besar daripada bumi, lagi tinggi, lagi luas, tanpa satu tiang pun. Yang manusia tak mungkin dapat menciptanya. Manusia jangankan nak bina bumbu rumah dia tanpa tiang, nak angkat meja yang tidak ada tiang dan lepas pun akan jatuh. Jadi itu adalah hanya kebesaran Allah. Allah saja yang mampu mengangkat apa-apa saja, bumbung ke apa ke, tanpa tiang. Apatah lagi langit itu terlalu besar, terlalu tinggi dan berlapis-lapis. Satu tiang pun tak ada. Dan Allah memerintahkan pada kita supaya sentiasa memerhati pada langit. Farji'il basar dalam surah Al-Mulk. Tengoklah langit berulang-ulang kali. Akhirnya kamu akan rasa apa? Yang qalibu ilaikal basar wa huwa khasi'an. Kamu akan kecewa, kamu akan rasa give up, kamu akan rasa penat letih. Sebab perhatilah, beribu kali di langit pun tidak ada retak, tidak ada sengat, tidak ada cacat. Kemudian wal ard, dan bumi. Dan demi bumi, wa ma tahaha, dan apa yang dia, iaitu Allah, bentangkan. Tahaha mana Allah bentangkan. Satu, Allah bentangkan, Allah ratakan. Satu. Yang kedua, Allah jadikan tanah tu, Allah jadikan tanah tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Itu makna tahaha. Satu, Allah ratakan. Sebab itulah kebanyakan tempat, majoriti kebanyakan tempat adalah rata. Kecuali beberapa tempat ada gunung, tinggi rendah, tinggi rendah. Tapi kebanyakan tempat tahaha. Sebab apa? Sebab satu, menunjukkan kehebatan Allah. Allah saja boleh hamparkan bumi rata walaupun bumi itu besar. Kita kadang-kadang nak hampar, nak bagi rata tanah kebun kita pun kadang-kadang ambil masa begitu lama, berbulan-bulan. Dan kosnya besar. Itu pun tak rata sepenuhnya. Yang kedua, tahaha, makna Allah jadikan bumi itu sesuai untuk kamu tinggal, untuk kamu buat jalan raya, untuk kamu buat bangunan. Tidak terlalu keras. Kalau bumi itu Allah jadi keras, macam batu ke, macam simen ke, kamu tak boleh bina jalan, kamu tak boleh nak bina apa-apa rumah ataupun bangunan. Dan Allah juga jadikan bumi itu tidak terlalu lembut. Kalau korek je, jerlus. Kalau korek je, habis, hancur, tenggelam. Maka Allah jadi sederhana. Dan juga tahaha bermaksud Allah jadikan bumi itu sesuai. Atas sesuai untuk orang yang hidup, dan dalam bumi Allah jadikan tempat simpan orang yang mati. Subhanallah. Rahmat Allah begitu besar kepada kita kalau kita berfikir. Kemudian wa nafsin. Allah bersumpah dengan yang keberapa ni? Yang ketujuh. Dan demi jiwa. Wa ma sawwaha, dan apa yang dia sempurnakan. Okey, pertama kita nak faham apa makna jiwa. Apa beza nafsu dengan roh dan dengan jasad? Ada nafsu, ada roh, ada jasad, ada nafsu. Apa beza? Roh ialah nyawa kita yang ada dalam badan kita. Bila terkeluar, jasad tu mati. Jasad pula ada fizikal kita. Manakala nafsu,
Bila badan kita ada roh dan ada jasad, baru dia panggil nafs. Jadi bila dipanggil nafsu, bila roh disertakan dengan jasad. Kalau jasad tu dah keluar roh, dia tak panggil nafsu. Atau Allah kata jangan bunuh nafsu. Nafsu yang mana ni? Yang ada jasad dan ada roh. Dan bila tak ada roh, dia tak panggil nafsu. Bila tak ada roh, jasad tu tak dipanggil nafsu. Ataupun bila roh saja tanpa jasad pun tak dipanggil nafsu. Kemudian wa masawwaha, iaitu demi jiwa yang Allah lengkapkan, Allah sempurnakan, iaitu jiwa ataupun jasad yang Allah masukkan roh ke dalamnya, maka itulah dipanggil nafsu. Jadi sebenarnya yang Allah nak sampaikan, dalam surah Asy-Syamsu ni, intipatinya pada inilah intipati surah Asy-Syamsu ialah Allah nak cerita tentang nafsu manusia. Ada nafsu yang lawamah, yang suka mencela. Buat jahat, lepas tu mencela. Dia cela diri sendiri. Dia menyesal. Lepas tu besok buat lagi. Ada satu lagi nafsu ialah nafsu yang ammaratu bisu'. Suka buat jahat. Dia tak menyesal dan tak mencela pun. Dan nafsu yang terbaik ialah nafsu al-mutmainnah. Nafsu yang tenang sahaja. Apa yang Allah takdirkan, dia redha, dia sabar. Bila ada bisikan untuk buat jahat, dia tepis. Itu dia panggil ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainnah. Jadi intipati yang Allah nak bagi tahu dalam surah Asy-Syamsu ialah tentang jiwa manusia. Jiwa manusia ni dia boleh jadi jahat, boleh jadi baik. Jiwa manusia boleh dibentuk menuju ke syurga, boleh dibiarkan ikut nafsu dan menuju ke neraka. Jadi insya-Allah lepas ayat 7 ni Allah nak ceritakan bagaimana manusia ataupun kita boleh jadikan nafsu kita beruntung, berjaya di akhirat besok, dan bagaimana pula jiwa yang akhirnya menjadi jiwa yang celaka dan menuju ke akhirat, menuju ke neraka. Okey, kita berhenti setakat ayat yang ke-7. Satu poin yang saya nak sebut, lupa. Cuba perasan Asy-Syamsu, sumpah yang pertama Syamsu ada alif lam. Sumpah yang kedua Al-Qamar ada alif lam. Sumpah yang ketiga An-Nahar ada alif lam. Sumpah yang keempat Al-Lail ada alif lam. Sumpah yang kelima As-Sama ada alif lam. Sumpah yang keenam Al-Ard ada alif lam. Tiba-tiba sumpah yang ketujuh Wa nafsin, tak ada alif lam. Kalau ikut yang sebelum tu, sepatut ayat ni apa? Wan nafsu, wan nafsi, wa masawwaha. Jadi apa rahsianya? Apa sebab? Okey, sebabnya kalau kita belajar bahasa Arab, kita dapat tahu alif lam ni menunjukkan spesifik, benda yang khusus, benda yang sudah diketahui. Jadi kalau matahari satu je, tidak ada dua. Allah sebut asy-syams, iaitu matahari itu. Kenapa itu? Sebab dia satu je. Al-Qamar pun sudah diketahui dan dia hanya satu. Maka Allah sebut makrifah, alif lam. Sama juga siang hari satu je. Dan semua orang tahu. Maka Allah sebut dalam bentuk makrifah ada al. Malam pun sama, langit pun satu, bumi pun satu. Semua sudah diketahui dan satu. Tapi bila nafsu, bukan satu. Nafsu ni banyak daripada Adam sampai kiamat. Termasuklah jin. Jadi oleh kerana nafsu ni ramai dan banyak, maka Allah sebut dalam bentuk nakirah. Nakirah ni umum, mana-mana nafsu je. Mana-mana nafsu. Okey cukup setakat tu. Okey, ada soalan? Kalau mereka yang sibuk tabligh sahaja tapi mengabaikan nafkah keluarga, bagaimana mohon pencerahan? Dia sibuk tabligh, maksud tabligh ialah menyampaikanlah ataupun pergi berdakwah, dan dia mengabaikan nafkah keluarga. Sebenarnya Allah perintah dalam surah At-Tahrim,
ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Itu perintah yang paling besar dan utama kepada ibu bapa. Jaga diri kamu pertama, yang kedua ahli keluarga kamu daripada apa? Daripada api neraka. Jadi yang sebelum kita pergi berdakwah di luar, kononnya nak laksanakan perintah Allah, laksanakan juga perintah Allah yang lagi besar dan lagi utama, iaitu selamatkan diri kita dan anak isteri kita daripada neraka. Kalau kita pergi berdakwah di luar, anak kita terbiar, anak kita solat pun lambat, baca Quran pun tak faham, kemudian kita pula tak bagi nafkah. Jadi kita pun langgar perintah Allah. Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan isteri kamu dengan cara yang baik, termasuklah bagi nafkah. Jadi kalau kamu pun langgar perintah Allah, macam mana kamu nak selamat orang di luar di sana? Kononnya nak berdakwah, nak selamatkan mereka daripada neraka, kamu sendiri tak selamat. Jadi Allah kata selamatkan diri kamu, ahli keluarga kamu, bagi nafkah, bagi didikan agama, sambil-sambil itu pergilah berdakwah di luar. Selagi keluarga kamu tak betul, selagi keluarga kamu tak jalankan tanggungjawab, janganlah berdakwah di luar. Wallahu alam. Betul ke tulang lemak dari binatang yang dikorban yang telah dimasak dan memanglah tulang tak boleh dimakan? Tak ada dalil lah. Tulang binatang yang dikorbankan wajib ditanam, tak ada dalil. Cuma ulama mengatakan sebab tulang tu takut ada sakit baki daging ke, berbau ke, busuk ke, boleh mengganggu ketenteraan amal, maka yang terbaiknya ialah tanam. Tapi hukum tanam tu bukan wajib. Tanam tu hanya untuk mengelakkan daripada gangguan, ataupun mungkin dimakan oleh binatang ke dan membawa kekotoran di tempat lain, itu saja. Kata wajib tanam, tidak ada dalil. Dah. Okey, tak ada. Jadi kita sambung kelas kita hari Rabu, insya-Allah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.